Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini kali pertama Anwar Ibrahim menolak cadangan Zahid Hamidi. Akhirnya terjawablah bahwa Anwar Ibrahim tidak pernah diikat oleh sesiapa. Kalau sebelum ini banyak walaun, banyak penyokong, banyak juga pengikut-pengikut Perikatan Nasional, TikTok Perikatan Nasional yang coba mengaitkan kononnya Anwar Ibrahim ini pengikut, bahkan diikat oleh Zahid Hamidi, diikat oleh Barisan Nasional, diikat oleh UMNO. Ini buktinya. Anwar Ibrahim tidak pernah diikat oleh sesiapapun. Beliau memerintah mengikut jalur perlembagaan, bukannya jalur sesuka hati orang. Ini apabila kali ini bukti besar bahwa Anwar Ibrahim tidak pernah diikat dan tidak pernah takut dengan sesiapa. Apabila kali ini Anwar Ibrahim menolak cadangan Zahid Hamidi. Baru-baru ini cadangan Zahid Hamidi berkaitan dengan sepenggal RUU sepenggal pemerintahan itu sebenarnya boleh memberikan keuntungan kepada Anwar Ibrahim, tetapi Anwar Ibrahim tidak bersetuju dengan cara tersebut. Itulah kehebatan Anwar Ibrahim. Lainlah kalau orang ataupun pemerintah ataupun Perdana Menteri yang lain, ada Perdana Menteri yang lain ini jangankan menolak, bahkan takut nak melaksanakan parlimen, takut parlimen akan menuntut sehingga kan parlimen digantung. Tiada perbincangan berhubung cadangan timbalan Perdana Menteri Zahid Hamidi supaya satu rang undang-undang RUU diwujudkan untuk menghalang cubaan menjatuhkan kerajaan dominan dan dipilih secara sah pada PRU. Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata cadangan itu bukan keutamaan baginya, kerana belum ada kata sepakat dalam kalangan pemimpin kerajaan perpaduan. Kami tidak membincangkannya lagi. Ia agak premature. Ada cadangan tetapi bagi saya ia bukan keutamaan, katanya kepada media selepas Majlis Perasmian Kecerdasan Buatan AI untuk Rakyat di UPM. Sabtu lalu, Zahid mencadangkan diwujudkan RUU untuk mengekalkan kerajaan sehingga tamat penggal. Susulan dakwaan wujud usaha menumbangkan pemerintahan Anwar menerusi langkah Dubai seperti dilaporkan media. Zahid berkata RUU itu penting bagi menghalang usaha menumbangkan kerajaan atau tebuk atap yang dipilih melalui pilihan raya, seterusnya menstabilkan negara. Dalam pada itu, Anwar turut membidas pihak pembangkang yang disifatkan terdesak untuk menjatuhkan kerajaan kerana tidak mempunyai sokongan 1/3 di parlimen. Saya tidak pernah memikirkan itu, perkara serius tentang langkah Dubai. Ini war-war pembangkang yang terdesak dan seperti langkah Dubai, saya tak komen pun, ini tak ada asas, katanya. Sumber dipetik daripada Free Malaysia Today. Saudara-saudara sekalian, inilah buktinya bahwa Anwar Ibrahim di luar jangkaan dan tidak pernah mengecewakan kita. Beliau bekerja tanpa diikat oleh sesiapa. Kalau anda kata dia diikat oleh Zahid Hamidi lah, diikat oleh DAP lah, diikat oleh parti-parti tertentu lah, itu adalah fitnah dan itu adalah pembohongan paling besar sekali. Kerana buktinya sudah ada. Timbalan Perdana Menteri sendiri mencadangkan kebaikan untuk Anwar Ibrahim, kebaikan untuk negara ini, kebaikan untuk kerajaan ini, tetapi Anwar Ibrahim kata dia belum lagi membincangkan, bahkan tajuknya menolak cadangan Zahid Hamidi untuk sepenggal. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa share video ini, kita jumpa lagi, bye bye. Akhirnya Anwar Ibrahim bersuara tentang isu Tun Mahathir yang cuba mempersoalkan kesetiaan orang India dan China di Malaysia. Kita tunggu demi tunggu apa jawapan daripada Anwar Ibrahim berkait dengan Mahathir. Adakah Anwar Ibrahim akan membuat tindakan yang drastik terhadap Mahathir? Persoalannya itu hanya boleh dijawab oleh Anwar Ibrahim dan juga Menteri Keselamatan Dalam Negeri. Bagi Anwar, beliau kata, bagi Mahathir, semua bukan Melayu tak setia. Hanya kecuali kroni dia, itulah yang setia. Apa pendapat kamu? Boleh tahan juga panas jawapan, boleh tahan juga padu jawapan Anwar Ibrahim ini. Apabila beliau mula
mengaitkan kenyataan Tun Mahathir itu dengan kroni-kroni Mahathir. Kata Anwar Ibrahim, padu, berani, dan dahsyat sekali keberanian Anwar. Kata, Mahathir ini semua bukan Melayu tidak setia, kecuali kroni dia. Apa pendapat kamu semua? Kata Anwar Ibrahim, sama sekali kerajaan, kata Anwar Ibrahim, sama sekali tidak bersetuju dengan pandangan yang dikemukakan Dr. Mahathir Mohamad yang tidak berpuas hati terhadap tahap kesetiaan kaum India dan Cina di Malaysia. Pada masa sama, Perdana Menteri menyatakan, memang diketahui bahawa Mahathir selalu bersikap sebegitu terhadap orang Melayu sendiri. Misalnya, kata Anwar, Mahathir pernah menuduh bangsa Melayu sebagai pemalas dan kini mendakwa orang Cina dan India Malaysia sebagai tidak setia kepada negara ini. Memang dia, yaitu Tun Mahathir, terkenal dengan dakwaan seperti Melayu malas, orang India dan Cina kurang setia, melainkan beberapa kroni dia, katanya kepada media di Universiti Putra Malaysia Serdang hari ini. Tambah Perdana Menteri itu, semua rakyat Malaysia adalah setia kepada negara ini. Kenyataan itu kita bantah dengan sekeras-kerasnya, kata Anwar. Saudara-saudara sekalian, bagi Anwar Ibrahim, dia kata, Mahathir semua bukan Melayu tak setia, kecuali kroni dia. Apabila pendapat anda semua? Ini memang pendedahan dan satu kenyataan daripada Anwar Ibrahim yang cukup berani. Beliau tidak pernah takut kepada sesiapapun, terutamanya geng-geng Mahathir. Anwar Ibrahim tidak takut, bahkan dia terus melawan dan melawan. Seakan-akan ada orang kata apabila ia melibatkan tycoon, apabila ia melibatkan orang yang paling berpengaruh di Malaysia, yang untouchable, akhirnya Anwar Ibrahim nyatakan, memberikan petunjuk, memberikan isyarat, memberikan bukti bahawa beliau tidak pernah takut kepada sesiapapun. Namun yang kita sebenarnya takut ialah kemunculan pemimpin-pemimpin yang seperti ini, yang bercakap tanpa memikirkan akibatnya. Akibatnya pastilah buruk kepada kita semua generasi yang akan datang, bahkan generasi sekarang ini. Lainlah bagi mereka yang dah nak putus ataupun dah nak sampai ke hujung nyawa. Sudah berusia 99 tahun, tentulah masa untuk Tun Mahathir sudah terlalu pendek di dunia ini. Jadi mungkinkah beliau tidak peduli lagi dengan apa yang berlaku? Dan bagi beliau, semuanya akan ditinggalkan selama-lamanya. Yang selesaikan Anda dan saya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Akhirnya yang kita tunggu-tunggu tiba. Anwar Ibrahim tampil membidas Tun Mahathir. Ini yang kita tunggu-tunggu jawaban daripada Perdana Menteri yang kita sayangi, yaitu Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim membidas Mahathir dengan mengatakan pemikiran lapuk yang merosakkan negara. Memang kadang-kadang kalau kita lihat, Tun Mahathir ini ada pemikiran lapuknya yang boleh merosakkan negara. Bahkan kenyataan kontroversi beliau baru-baru ini yang melibatkan kesetiaan orang berbangsa India dan Cina di Malaysia telah menimbulkan kontroversi yang melampau. Anwar membidas Mahathir kerana pemikiran lapuk yang merosakkan negara. Anwar Ibrahim membidas bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad yang mendakwa masyarakat India tidak setia kepada Malaysia kerana masih terikat dengan negara asal. Perdana Menteri berharap rakyat, terutama generasi muda, tidak layan kenyataan yang disifatkan sebagai lapuk itu kepada negara. Ini pemikiran lapuk yang merosakkan negara kita. Saya harap rakyat, terutama generasi muda, jangan layan pemikiran-pemikiran rosak ini kerana kita tumpu untuk angkat martabat negara kita, katanya dalam Majlis Perasmian Kecerdasan Buatan AI untuk Rakyat. Saudara-saudara sekalian, bercakap tentang pemikiran Tun Mahathir Mohamad,
Memang kita tidak boleh menafikan pemikiran Tun Mahathir Mohamad adalah pemikiran yang boleh kata maju satu ketika dahulu. Tetapi di saat beliau sudah kehilangan relevan dalam politik Malaysia, dia cuba memikirkan, cuba mencari idea hela untuk sentiasa dilihat relevan dan masih boleh diterima khususnya oleh para penyokong daripada orang kaum Melayu. Namun demikian, nampaknya banyak isu yang digunakan oleh Tun Mahathir tidak menyengat, tidak mampu diterima oleh sesiapapun termasuklah kaum Melayu. Ini kerana kenyataan-kenyataan beliau yang berbaur kontroversi terutamanya baru-baru ini tentang kesetiaan, menyentuh tentang kesetiaan kaum India dan Cina di Malaysia telah menimbulkan reaksi yang pelbagai. Namun demikian, sehingga rakyat yang bukan berbangsa Cina India, termasuklah berbangsa Melayu juga, mengutuk perbuatan Tun Mahathir yang cuba mencari panas di dalam isu 3R. Selain daripada itu, bangsa-bangsa lain, pemimpin-pemimpin lain, bahkan NGO-NGO yang berasaskan bangsa India dan Cina mula mengutuk Tun Mahathir dan mohon supaya beliau disiasat di dalam akta hasutan. Selain daripada itu, ada juga yang memohon supaya Tun Mahathir diambil dakwaan dengan segera. Bahkan ada juga yang kata supaya Tun Mahathir mohon maaf dengan segera. Namun yang paling menarik sekali ialah apabila para penganalisis politik yang juga datang daripada bangsa Melayu menyatakan bahawa kini Tun Mahathir Mohamad memang sudah benar-benar tidak relevan lagi. Beliau sanggup melakukan apa saja untuk dapat dilihat masih lagi relevan. Dan ada juga pemimpin daripada DAPP yang mengatakan bahawa tujuan Tun Mahathir Mohamad menggunakan isu lapuk, isu panas, kontroversi itu semata-mata untuk mencari jalan mengalihkan cerita, mengalihkan perhatian dari rakyat terhadap isu sebenar yang sedang panas berlaku di Malaysia, terutamanya mengaitkan siasatan terhadap rakan baik Tun Mahathir iaitu Daim Zainuddin. Saudara-saudara sekalian, apabila Anwar Ibrahim menyarankan kepada semua orang rakyat Malaysia, terutamanya generasi muda, supaya tidak melayan kenyataan yang disifatkan sebagai lapuk itu, kita harus menyambutnya dengan hati yang terbuka. Memang kita ialah rakyat Malaysia yang mementingkan kemajemukan, perpaduan dan akan dijaga selama-lamanya oleh kita semua. Kerana orang yang sudah tua ini tidak mungkin akan dapat menyelesaikan masalah besar kalau terjadi gara-gara perbuatannya. Kita yang muda inilah yang akan meneruskan Malaysia yang kita cintai ini. Kita yang muda inilah yang akan meneruskan kemajuan negara kita ini. Kalau bukan kita, pasti negara ini akan hancur. Namun orang boleh menghancurkannya, boleh membuatkan negara ini hancur, tetapi tidak peduli. Kitalah yang akan menanggung segala-galanya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini satu lagi pendedahan yang pasti menghabiskan riwayat politik Mahathir. Ini apabila dipetik daripada info Pertiwi, Mahathir sebenarnya sudah jadi liability kepada Perikatan Nasional. Eloklah Perikatan Nasional putuskan hubungan dengan Tun Mahathir. Nak tahu apa maksud liability? Liability bermaksud beban kepada Perikatan Nasional. Akhirnya takdir, kata salah seorang penulis blog di Facebook, beliau menyatakan inilah takdirnya, siapa yang mempunyai hubungan dengan Tun M pasti akan mendapat masalah besar, kata beliau. Saudara-saudara sekalian, penganalisis telah memperingatkan kemungkinan reaksi daripada pemilih bukan Malaysia terhadap Perikatan Nasional PN jika koalisi tidak memotong hubungan dengan Dr. Mahathir Mohamad selepas kenyataan baru-baru ini oleh bekas Perdana Menteri mengenai komuniti India dan Cina. Awang Azman Awang Pawi dari Universiti Malaya berkata, Mahathir yang dilantik sebagai penasihat kepada 4 negeri yang dikendalikan PAS boleh dianggap sebagai tanggungjawab atau liability ataupun bebanan selepas mengklaim bahawa komuniti India dan Cina tidak sepenuhnya setia kepada Malaysia.
kerana mereka mahu mengidentifikasikan diri mereka dengan negara asal mereka. Jika PN tidak mengambil tindakan terhadap Mahathir dengan mengakhiri kerjasama mereka, ia merupakan bukti bahawa koalisi mahu Mahathir terus bekerjasama dengan mereka untuk meningkatkan perasaan Malaysia tanpa peduli tentang sensitiviti kaum lain, katanya lagi. Jika ini berlaku, saya percaya Perikatan Nasional akan menghadapi penolakan yang semakin meningkat. Pengumuman beliau juga berkata bahawa Mahathir yang mengetuai negara 2 kali ini dilihat sebagai orang yang tidak sensitif. Dalam satu wawancara baru-baru ini, Mahathir dalam satu saluran berita Tamil Tan TV yang berpangkalan di Chennai, Mahathir mengklaim bahawa orang Cina dan India masih mengidentifikasikan diri mereka dengan negara asal mereka. Kata Tun Mahathir, mereka tidak bercakap bahasa tempatan sama sekali. Mereka mempunyai sekolah sendiri, bahasa mereka sendiri, budaya mereka sendiri. Jadi mereka berbeza daripada orang asal yang menubuhkan negara ini, katanya lagi. Apabila tuan rumah mencatat bahawa selain berbahasa Tamil, orang India Malaysia juga berbicara Melayu dan berkomitmen kepada Malaysia, Mahathir menjawab, orang India Malaysia tidak berbicara bahasa Melayu sebagai bahasa rumah mereka, mereka boleh bercakap Tamil. Mahathir juga menyebut orang Cina dan India sebagai penghuni dengan mengatakan mereka tidak boleh mengklaim bahawa Malaysia adalah milik mereka. Beliau menambah bahawa mereka perlu menyerap budaya Malaysia dan menjadi Melayu jika mahu mengklaim negara itu milik mereka. Mazlan Ari dari Universiti Teknologi Malaysia bersetuju bahawa pernyataan Mahathir akan memberi kesan kepada koalisi Perikatan Nasional yang dipimpin oleh Muhyiddin Yassin. Beliau menambah bahawa Perikatan Nasional tidak akan terjejas secara berlebihan jika ia memotong hubungan dengan Mahathir Mohamad kerana dia tidak lagi mempunyai kawalan yang signifikan pada politik negara ini. Mahathir masih mempunyai pengaruh terutamanya di kalangan rakyat Malaysia tetapi ia tidak kuat seperti sebelum ini, katanya. Tanpa bersetuju dengan gabungan Perikatan Nasional utama seperti Pakatan Harapan Barisan Nasional atau PN, parti politik yang dipimpin oleh Mahathir tidak boleh memenangi kerusi apalagi membentuk kerajaan. Katanya merujuk kepada kekalahan gerakan Tanah Air GTA di setiap kerusi yang dipertandingkan dalam pilihan raya umum 2022. Mahathir sendiri gagal mengekalkan kerusi Parlimen Langkawi sehingga kehilangan depositnya juga. Saudara-saudara sekalian, saya bersetuju dengan laporan di Info Pertiwi ini bahawa sekarang ini Mahathir kini menjadi beban, menjadi liability besar kepada Perikatan Nasional. Dan besar kemungkinan Perikatan Nasional akan kalah teruk dalam pilihan raya akan datang apabila semua yang bukan berbangsa Melayu mungkin tidak akan menyokong langsung Perikatan Nasional lagi kerana tindakan Perikatan Nasional tidak memutuskan hubungan dengan Mahathir Mohamad. Apabila pendapat anda semua, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.